kita tak boleh taruh dalam. Pelet tindih, nanti pelet rosak, barang rosak. Kayu tu kita taruh ikat, bukannya tak ikat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solehatun dan anda sedang menonton rancangan 999. Penyendal kayu yang tidak diletakkan di tempat yang sepatutnya sehingga terjatuh di atas lebuh raya. Itulah sikap ambil mudah dan tidak bertanggungjawab segelintir pemandu kenderaan perdagangan sehingga menyebabkan ada yang kehilangan nyawa akibat terlanggar penyendal kayu yang tercicir itu. Ikuti laporan operasi halangan bersama wartawan Halim Din. Masalah enjin. Masalah enjin. Masa je? Tadi 11.38. Okey. Ini kereta merah-merah dekat lodang Sakit Alam je. Okey, baik cik. Terima kasih cik. Kenderaan menghadapi masalah seperti ini merupakan situasi yang biasa ditemukan atau pernah dialami sendiri ketika menggunakan lebuh raya. Namun ada situasi yang lebih berisiko, malahan boleh mengundang kehilangan nyawa apabila kenderaan yang sedang dipandu terlanggar objek yang jatuh di lebuh raya atas perbuatan pemandu lain yang bersikap ambil mudah tentang keselamatan. Agak bol power isi barang tadi kan? Oh, habis kenapa kayu tak dalam tadi? Ya? Kenapa kayu tak dalam? Dia isi barang kalau kabut. Oh. Tak ada lama. Oh, nak cepatlah. Nak balik rumah lagi, nak mandi lagi kan? Itulah antara alasan diberikan pemandu lori yang meletakkan kayu penyendal di bahagian bawah badan lori mereka. Sikap ambil mudah seperti ini boleh mengundang padah kepada pengguna lebuh raya yang lain. Antara bahan yang ditemui oleh pihak berkuasa ketika diperiksa pada sebuah lori. Bayangkan ya, cuba kita bayangkan. Kayu seperti ini jatuh di atas jalan raya dan kemudiannya dilanggar oleh kenderaan yang lalu. Dapat kita bayangkan apakah padah yang bakal berlaku. Kebiasaannya kayu penyendal dibawa pemandu bertujuan untuk disendal pada tayar kenderaan ketika berhenti, terutamanya di kawasan berbukit dan jalan tidak rata. Namun, kerana sikap ambil mudah pemandu lori berkenaan, kayu penyendal ini hanya diletakkan di bahagian bawah badan kenderaan dan bukannya di dalam ruang yang sepatutnya. Ini boleh menyebabkan kayu terpelanting atau terjatuh semasa kenderaan membelok dan berisiko kepada pengguna lain apabila terlanggar objek berkenaan. Pernah kena saman ke? Pernah kena saman ke? Saya bawa kontainer, saya tak pernah kena. Ini ya saya dan saya ganti. Ini kayu kita tak boleh taruh dalam. Pelet tindih, nanti pelet rosak, barang rosak. Kayu tu kita taruh ikat, bukannya tak ikat. Itu pelet, dalam itu pelet, bawah pelet tu ada lubang untuk taruh kayu bukan? Tapi ini kayu tak boleh taruh, nanti fog tak boleh masuk. Lah, tapi bila patutnya, bila you taruh, bila sudah mau Pok Lim taruh, baru keluar je kayu lah. Yalah, sekarang kita sudah taruh bawah. Tapi kalau you taruh sini, you cakap memang you ikat, tapi you ikat, dia tengah ada kuat, dia tu tepi kali macam ada bila tu. Macam kita pun tak tahu apa macam kita kerja, macam mesti memang ada kerja. Cara kerja tak boleh buat kerja. Ada ketikanya pengguna akan bertemu situasi di mana kesemua lorong ditutup seketika dan pergerakan kenderaan diperlahankan dengan kawalan kenderaan keselamatan konsesi lebuh raya. Apa yang berlaku di hadapan sebenarnya ialah kerja-kerja mengalihkan objek yang menghalang laluan berpunca daripada kayu yang jatuh atau serpihan tayar dan objek-objek lain sedang dilakukan. Setiap pergerakan termasuk halangan berikutan objek yang terjatuh di atas lebuh raya. Selain dimaklumkan orang awam, ia juga akan dikesan melalui pemantauan pihak konsesi di pusat pemantauan trafik. Kalau Cik Alim tengok di atas sana tu, itu adalah input terus daripada
tim plus ronda kami decide. Jadi jika berlaku satu insiden, kita akan boleh nampak secara live bagaimana insiden terjadi ataupun bagaimana mereka menguruskan insiden tersebut di lokasi. Justru demi keselamatan pengguna, pihak konsesi lebuh raya berkenaan melancarkan operasi bersepadu bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang, Polis Diraja Malaysia PDRM dan beberapa agensi awam. 999 menyertai operasi yang dijalankan di Plaza Tol Juru kedua-dua hala utara dan selatan. Dalam operasi selama 4 jam bermula jam 8 malam, 2,080 kenderaan persendirian dan kenderaan perdagangan diperiksa. Tempat dia hanya letak je. Tak ada apa ikatan langsung macam ni. Menurut pihak konsesi lebuh raya terbabit, operasi dianjurkan bertujuan meningkatkan tahap persepsi setiap kesalahan membawa padah di kalangan pengguna lebuh raya sekaligus mengurangkan kadar kemalangan. Kajian kami lah sejak 2015 ni menunjukkan bahawa 80% daripada kemalangan yang berlaku di lebuh raya Perlis adalah disebabkan oleh faktor manusia, human factor, dan diikuti oleh faktor persekitaran, environment sebanyak 11% dan faktor kenderaan, mechanical, tayar, brake rosak, masalah mechanical sebanyak 9%. Tapi kalau ada saya sebenarnya, walaupun dia mengakibatkan walaupun disebabkan oleh mechanical, tetapi sebenarnya tanggungjawab ini adalah tanggungjawab pihak yang memandu. Jadi itu sebablah kita memang memastikan supaya mereka ini mematuhi sebaik mungkin segala keselamatan sama ada daripada kenderaan ataupun mereka sendirilah sebenarnya. Sepanjang operasi, sebanyak 65 saman membabitkan kesalahan kayu penyendal dikeluarkan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Di jumlah yang kita ambil tindakan malam ni ke atas lori yang membawa kayu penjinak ni, kita telah mengeluarkan sebanyak 65 notis saman lah. Maksudnya jumlah tu banyak. Itu maksudnya 65 tu kita ambil tindakan kepada 65 buah kenderaan. Sebab kita mengeluarkan saman kepada pemandu. Jadi kesalahannya kita ambil di bawah kaedah 94 CNU. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 776 kemalangan dilaporkan berlaku akibat merempuh barang-barang yang jatuh daripada kenderaan di lebuh raya. Manakala 19,218 objek dikutip, 46.1% adalah serpihan tayar, besi 18.4%, kayu 11.9% dan selebihnya merupakan komponen kenderaan dan bahan plastik. Ops halangan di lebuh raya diadakan dari semasa ke semasa bagi memastikan keselesaan dan kesejahteraan pengguna serta mengurangkan statistik kemalangan, terutama membabitkan kenderaan perdagangan. Halimdin 999. 5 hari diculik dan dikurung di dalam sebuah rumah. Itulah pengalaman pahit yang terpaksa dilalui oleh seorang penjual telefon bimbit apabila diperangkap oleh seorang lelaki yang berlagak sebagai pembeli. Perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Susulan kes melarikan dan mengurung seorang peniaga telefon di Melaka. 3 lelaki dipercayai terlibat dalam kejadian itu berjaya ditahan. Suspek yang ditahan berusia di antara 21 dan 37 tahun, bekerja sebagai juruteknik, manakala seorang lagi suspek adalah seorang pemandu e-hailing. Minggu lalu, mangsa berjaya diselamatkan pasukan D9 Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras di sebuah rumah di Air Keroh, Melaka. Suspek dikatakan telah mengurung mangsa selama 5 hari dan hanya beberapa kali sahaja diberi makan. Kesemua suspek yang ditahan direman selama 6 hari untuk membantu siasatan. Seramai 109 pengunjung termasuk pengurus pusat hiburan di Muar dikompaun 1.13 juta ringgit kerana ingkar prosedur operasi standard SOP. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin PC, dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor, setiap individu dikompaun RM10,000 dalam satu serbuan yang dijalankan dikira jam 10.45 malam.
Operasi digerakkan secara bersepadu melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Johor dan Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Muar. Ini sekaligus menjadikan nilai terbesar sejak kompaun RM10,000 dikuatkuasakan pada 11 Mac lalu. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera parah gara-gara terlibat dalam pergaduhan di Jalan Telawi Bangsar baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Anwar Omar, mangsa mengalami kecederaan serius akibat ditoreh senjata tajam dan ditikam dengan botol minuman keras. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur, HKL. Polis percaya kejadian bermotifkan dendam. Yelah, kita dah penat lagi, kita baru kehilangan atuknya kan. Dia cakap, jangan terkejut ni, jangan terkejut. Rentetan aduan awam. Seramai 567 warga asing yang menetap di sebuah apartmen di Jalan Tun Razak diperiksa pasukan imigresen. 4 blok bangunan penempatan itu digempur bagi mengesan pendatang asing tanpa izin yang dipercayai menyewa bilik pada kadar RM500 setiap seorang. Perinciannya bersama wartawan Haris Faro Alex. Hasil daripada aduan awam mengenai sebuah pangsepuri dijadikan penempatan pendatang asing tanpa izin, Jabatan Imigresen Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melancarkan Ops Sapu. Jam 12.20 pagi, pemeriksaan dilakukan menerusi setiap pintu rumah yang dipercayai dihuni warga asing yang bekerja dalam sektor pembinaan. Hasil risikan mendapati lebih 500 warga asing mula menduduki rumah bertingkat ini sejak 3 tahun lalu dengan kadar sewa mencecah sehingga RM400 setiap seorang. Namun, kemasukan segelintir warga asing yang disyaki tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah berjaya dikesan hasil bancian penduduk oleh Badan Pengurusan Bersama atau JMB pangsepuri ini sebelum menyalurkan maklumat kepada pihak imigresen. Paspor mana? Baru paspor punya embassy. Baru no permit kan. Tu hari semua. Ada dokumen daripada embassy? Apa surat daripada embassy? Ada? Ada juga di antara mereka yang hanya mempamerkan salinan surat rayuan dan permohonan permit baharu. Ada permit apa? Permit kerja apa? Kerja apa you? Kerja construction. Bangunan. You kerja bangunan. Company? Apa syarikat company? Semua saya tak faham. You tak faham? Proses dokumentasi turut dilakukan dengan menggunakan sistem dalam talian melalui data pekerja asing yang berdaftar secara sah di negara ini. Antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa dan lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Imigresen. Lelaki berusia 22 tahun ini antara yang didapati tidak memiliki dokumen perjalanan sah gara-gara pernah melarikan diri daripada majikan terdahulu. Sekaligus menyebabkan dirinya telah disenarai hitam kerana melanggar syarat permit mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Dapat kerja 6 bulan, company semua menambah balik kampung lah. Semua balik kampung kita punya company sekarang macam tak bagus dan mau tutup. Okey. Lepas tu kita bayar-bayar kan. Nama kan kalau kita mau balik Bangladesh, nak buat apa? Tak ada duit pun semua sudah
sudah bayar. Lepas tu saya cakap. You ada bayar pada ejen sudah habis semua? Sudah habis dah semua. 25,000 habis. Dia cakap 33 tahun boleh duduk Malaysia. Lepas saya dulu 6 bulan dia suruh balik kampung. Macam mana bos? Itulah saya cakap kalau saya boleh masuk macam mana? Tak boleh lah. Saya sudah lari. Paspor ada 1 tahun. Lepas tu sudah mati dan tak boleh buat lah. Tak boleh. Pekerja restoran ini mengakui ejen di negara asalnya akan mengubah umur pada pasport individu yang belum cukup usia untuk bekerja di negara ini. Sudah 3 tahun. Umur you berapa sekarang? Itu paspor umur ada sini ada paspor ada 28 macam itu je, tapi betul-betul ada 22 lah. Betul-betul 22? Ya. Pasport lain? Pasport lain je. Kenapa lain? Kalau Bangladesh orang macam budak-budak tak boleh datang ke Malaysia. Okay. So kita nak mau buat permit itu paspor mau sedikit lebih lah, umur sedikit lebih baru nak boleh datang Malaysia. Serbuan diketuai Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Hamidi Adam turut dibantu Jabatan Tenaga Kerja JTK dan pasukan penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Seramai 567 orang warga asing berjaya diperiksa, manakala 50 orang ditahan kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Sebenarnya operasi pada malam ni adalah operasi ulangan. Yang operasi pertama kita telah adakan pada bulan 1 yang lepas. Walau bagaimanapun kerana ada ketidakpuasan daripada pengadu dan kita buat aduan operasi susulan pada malam ini dan berjaya kami buat flushing out daripada ke semua 4 blok. Kerana sebelum ni kami hanya adakan pada 1 blok saja. Pada malam ni kami laksanakan untuk ke 4. Kesemua yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Jalan Duta Kuala Lumpur. Siasatan dilakukan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Laporan Haris Farouk Alex 999. Maut setelah 2 hari kehilangan datuknya yang meninggal dunia akibat sakit tua. Itulah tragedi yang menimpa seorang remaja berusia 19 tahun apabila motosikal yang ditunggang terlibat dalam kemalangan di Kancung Darat, Kuala Langat. Butirannya dalam tragedi 999 minggu ini. Kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 36 Jalan Klang Banting, Port Dickson, tengah malam Khamis lalu. Mangsa Nur Hazlina Nazrib, anak kedua daripada 3 beradik, dikatakan baru sahaja menyertai anggota Pertahanan Awam Malaysia, APM. 999 mengunjungi lokasi kejadian bersama Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat, ASP Nurul Aizar Abdul Rahman. Ketika kejadian, Nur Hazlina dipercayai sedang menunggang motosikal dari arah Banting menghala ke Morib sebelum dilanggar dari arah belakang oleh sebuah kereta. Susulan itu, motosikal mangsa terbabas ke laluan bersebelahan dan melanggar 2 buah kereta yang datang dari arah bertentangan. Mangsa wanita ini didapati mengalami kecederaan yang parah di kepala dan meninggal di tempat kejadian. Kemudian sebuah lagi motorkar yang sama daripada traffic light tadi menghala ke Morib juga telah bergesel dengan kereta yang melanggar kepada motosikal mangsa tadi. Susulan itu, polis menahan pemandu yang melanggar mangsa dan siasatan awal mendapati pemandu terbabit tidak mempunyai lesen memandu. 999 turut menemui nenek mangsa yang baru sahaja kehilangan suaminya akibat sakit tua 2 hari sebelum tragedi menimpa mangsa. Maksudnya bila meninggal? Selasa. Oh, baru lagi seminggu? Ya. Sebab itulah dia cakap tak nak kerja malam. Dia nak tukar siang. Malam tu nak tunggu nenek. Nenek tak ada kawan. Ketika itu, mangsa yang menziarahi arwah datuknya sempat bermesra buat kali terakhir dengan neneknya. Lepas tu tiba-tiba pukul 12 tu ada orang, aku melemah dah. Yelah, kita dah penat lagi, kita baru kehilangan atuknya kan. Dia cakap, jangan terkejut ni, jangan terkejut. Kenapa? Ada apa?
Ini dah tak ada. Ini di sini. Dia juga macam itu. Jadi saya pun, ya Allah, tadi dia pergi elok-elok. Memang paling sedih betul. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Isap juga? Ni? Isap apa? Air saja. Beli kat mana ni? Botol Kanta lekap digunakan sebagai peralatan menghisap dadah. Tokan pula mensasarkan penagih syabu dan ganja untuk mengaut keuntungan. Ikuti laporan serbuan tokan dan port dadah bersama wartawan Syahira Azhar. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya menjalankan operasi khas bagi memantau kehadiran tokan dan mengesan sarang dadah di sekitar Petaling Jaya. Setelah menjalankan risikan selama 2 minggu, pihak polis berjaya mengesan beberapa orang suspek di sekitar kawasan Desa Mentari. Serbuan pertama, pihak polis menemukan beberapa paket lut sinar yang disimpan di dalam kotak rokok dipercayai dadah jenis syabu. Lu start berniaga pukul berapa? Start jual? Baru bang. Pukul berapa? Sampai pukul berapa? Pukul 12 ke. Sampai? Tengah malam? Bukan tengah malam bang. Petang ke 6.30. 6.30. Habis tu satu hari berapa ramai boleh habis? Satu hari berapa paket jual? 5 paket, 3 paket juga. Ini 5 paket, 3 paket. Macam mana situ ada lebih pada 5 paket? Lelaki berusia 27 tahun ini pernah ditahan pihak polis pada tahun 2017 atas kesalahan menjual dan menghisap dadah. Di bangunan sama, kami turut menemukan seorang lelaki yang enggan mengakui terlibat dengan penjualan dadah. Bang, orang mesej saya bang, betul saya cakap bang. Saya umur baru 12 sini macam mana boleh bang? Tapi dia kata you barang sikit lah budak lah apa ni. Bang, orang mesej. Kau tengok ni, kau kata tak kenal. Sorry bos, budak ni baru. Kenapa? Lelaki ini juga dipercayai seorang daripada tokan dadah di sekitar kawasan Desa Mentari. Pemeriksaan diteruskan di bangunan yang berlainan. Ketika serbuan, beberapa orang lelaki dikesan sedang menghisap dadah di hadapan pintu rumah. Hai, hisap ke? Sudah berapa lama hisap? Sudah 1 minggu. Ha? 1 minggu lah. 1 minggu? Barang mana? Apa harga? RM50. RM50. RM50 tu boleh berapa kali hisap? Boleh pakai 1 minggu. 1 minggu kali. Satu hari berapa kali hisap? 2 kali, 3 kali lah nanti. Dah 3 kali. Hisap kat mana? Hisap kat mana? Luar. Depan rumah ya? Betul tu. Nah, hisap depan rumah sajalah. Depan rumah kata tangga. Lelaki berusia 47 tahun ini turut mengakui mula terjerat dengan penagihan dadah sejak belasan tahun. Jam 5 petang, pasukan IPD Petaling Jaya kemudian melakukan serbuan sarang dadah di sekitar kawasan Taman Medan Petaling Jaya, Selangor. Kami turut menemui sebuah bilik yang dijadikan sebagai port dadah di sekitar kawasan Taman Medan dan turut ditemui peralatan untuk menghisap dadah ketika serbuan dijalankan. Ganja kau hisap macam mana? Ganja aku hisap. Siapa yang hisap ganja? Habis tak ganja? Kau. Declare lah. Cerita lah. Siapa? Takkan kau seorang je. Yang lain? Yang lain hisap syabu je. Kau hisap ganja, ais hisap juga. Hisap juga. Ni? Hisap apa? Ais saja. Beli kat mana ni? Beli kat mana? Jawablah. Ni botol konten lain. Satu, operate. Buat hisap ais.
Betul? Kan? Turut ditemukan ketika serbuan seorang lelaki yang kerap berkunjung ke bilik ini untuk menjalankan kegiatan menghisap dadah. Ini bilik kawan. Bilik kawan. Hari-hari datang sini. Kadang seminggu 2 kali macam tu. Saya dah dalam 2 tahun lebih dah. Berapa ringgit selalu habis? RM50. Kalau hisap ramai-ramai macam ni boleh tahan. Boleh lah dalam setengah hari. Hasil operasi yang dijalankan kali ini, pihak polis berjaya menahan 15 orang dan 13 daripadanya didapati positif dadah jenis methamfetamin. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Syahirah Azhar 999. Mac lalu, seorang pemandu lori dipercayai dipukul penduduk kampung ketika cuba melarikan diri setelah terlibat dalam kemalangan di Kampung Bukit Canggang, Kuala Langat, Selangor. Siasatan awal mendapati pemandu lori berusia 53 tahun itu melanggar seorang penunggang motosikal berusia 21 tahun ketika membelok ke simpang kiri di Jalan Banting Dengkil menghala ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Dan video rakaman terbabit menjadi tular di media sosial dengan lebih 300,000 tontonan. Seboleh-bolehnya bila kejadian macam ni jadi, okey, boleh tahan orang tu tapi jangan dipukul. Sebenarnya tak patut disentuh lah. Okey, dah dapat ramai-ramai tahan dia, dah tentu dia tak boleh lari. So serahkan pada pihak berkuasa, pada pihak polis, biar polis yang selesaikan. Terjadi macam ni punya masalah, kita patutnya kena fikir jauh lah kan. Jangan bertindak sendirilah, sebab pada saya tindakan sendiri ni memudaratkan. Macam ni dah efek pada yang driver tu pun kita tak tahu kan. Jadi apa masalah, sakit ke apa, kita pun tak tahu. Mungkin dia lari tu kerana dia takut lah kejadian macam ni lah. Bila dia berhenti, dia turun, nanti orang datang pukul dia kan. Jadi dia reverse tu mungkin satu tindakan yang sebenarnya tak masuk akal jugalah kan. Tapi dalam keadaan yang macam tu, kita pun tak tahu apa dalam fikiran dia lah kan. Jadi pada macam akak sebagai orang awam, kalau tengok kejadian macam tu memang sangat menakutkan lah. Jadi bila dia panik tu, dia reverse, melibatkan nyawa orang lain pula lah. Jadi pesanan saya, apabila ada aksiden ke apa, jangan panik lah. Jadi kita stay kat situ, bincang dengan elok. Ada nampak kemalangan, janganlah pergi pukul orang yang kemalangan yang langgar tu. Jadi banyak perkara lagi akan timbul. Pemandu lori itu mengundurkan kenderaannya sehingga melanggar sebuah kereta dan motosikal yang berada di belakangnya, kemudian terbabas sebelum dipukul sekumpulan orang awam. Susulan itu, kami bertemu Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Azizan Tukiman untuk mendapatkan perincian kes. Dia nak belok ke kanan dan masa dia membelok itulah terlanggar kepada satu motosikal tadilah. Dan itu pada kejadian pertama. Jadi selepas pelanggaran itu berlaku, motor lori ni tak memberhentikan kenderaan dia lah. Dia cuba melarikan diri lah. Dalam jarak 500 meter ke hadapan tu, jalan tu sebenarnya adalah jalan yang ditutup. Jalan di penghujung jalan tu jalan ditutup sebabkan satu construction lah. So dia pun jadi panik disebabkan beberapa orang daripada orang kampung yang melihat pelanggaran pertama tadi ni. Dan dia mengundurkan motor lori dia lah. Semasa dia mengundur dengan laju tu, dia terlanggar sebuah kereta. Dan pemandu tu keluar, ramai-ramai orang mula pukul dia lah. Kami buka satu lagi kertas siasatan di bawah Seksyen 148 Kanun Perseksaan yang dimerusuh secara jenayah. Orang awam ni sebenarnya sepatutnya dia dari sudut perundangan,
dia wajib dan dia bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pihak polis apa-apa juga isu berkaitan dengan kemalangan. Pihak polis mengesan saksi awam untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 42/1 dan 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 beserta Seksyen 148 Kanun Keseksaan bagi rusuhan orang awam. Kuat lah, kuat. Bunyi kuat lah. Tak kira lah motor kawan ke motor apa. Kamu bawa, kamu ada tanggungjawab kamu. Penunggang motosikal bertindak melawan arus. Warga asing pula didapati tidak memiliki sebarang lesen memandu yang sah. Manakala pelbagai kesalahan teknikal turut dikesan dalam operasi yang digerakkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pulau Pinang. Perinciannya bersama wartawan Sanizar Ayin. Kita akan buat operasi khas. Operasi kita hari ini kita akan buat di Plaza Tol Jabatan Pulau Pinang, jabatan pertama menghala ke Pulau Pinang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Tap. Ya, lokasi bertugas. Semua beres. Jam 8 pagi, seramai 15 penguatkuasa dari Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang mengadakan operasi bagi memantau kesalahan penunggang motosikal. Operasi diketuai Ketua Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang, Hasbullah Abu Bakar, mensasarkan pelbagai kesalahan trafik dan teknikal serta warga asing yang menunggang motosikal tanpa lesen memandu yang sah. Jam 9 pagi, pemeriksaan dijalankan di sekitar laluan motosikal bersebelahan Tol Jambatan Pertama, Pulau Pinang. Seorang remaja berusia 17 tahun ditahan kerana kesalahan mengubah suai exhaust dan tiada brek belakang. Kenapa tukar exhaust ni? Cakap lah. Minat. Ha? Minat je. Minat. Tengok, mengganggu bising. Mengganggu orang bising. Ha? Minat je, mana minat je tukar exhaust ni. Lain pada minat, nak pergi laju lah. Ni berapa pergi laju? Tak try. Tak try lagi. Brek tak ada. Bahaya tadi ya. Bahaya brek belakang mesti kena ada ni. Kenapa buang brek? Dia ada bracket yang beri brake sendiri. Sepatutnya dia ada brek yang asal kan. Ni yang tak ada brek duk naik ni kan tak bahaya kan? Tak fikir keselamatan, tak sayang nyawa. Hati-hati tau. Tengok kemalangan motosikal kan banyak. Kemalangan. Tak takut. Ni salah satu penyumbang lah. Brek tak ada. Gara-gara mengubah suai exhaust tanpa mengikut spesifikasi yang ditetapkan, remaja ini dikenakan tindakan saman oleh pihak JPJ dan diarahkan untuk menukar semula setiap komponen yang melanggar syarat yang ditetapkan. Pihak JPJ juga berjaya mengesan dan membuat pemeriksaan terhadap penunggang motosikal warga asing. Pasport ada semua? Mana? Terima kasih ya. Berapa lama duduk sini? Sudah 3 tahun lebih. Lesen tak ada kan? Ini memandu mesti ada lesen memandu. Projek hidup. Sudah berapa lama kat sini? Dah 1 tahun. Ada lesen memandu? Tak ada. Tak ada? Ini motor you? Motor kawan saya pinjam. Saya balik. Nak pergi mana? Nak pergi Penang. Mesti ada lesen memandu. Projek ada? Protek ada. Sudah berapa lama duduk sini? Dah 6 tahun. 6 tahun. Ini nak pergi mana? Nak pergi itu Penang. Penang? Ya. Ini motor siapa? Penang? Ini motor Melayu. Ha? Melayu. Melayu. Kau lah Melayu siapa punya? Itu pakcik siapa lupa punya. Lesen ada? Projek? Projek ada. Lesen tak ada lah. Ekoran itu, JPJ mengeluarkan saman terhadap warga asing ini dan menyita 5 buah motosikal yang lain.
Seorang penunggang motosikal bertindak melarikan diri dari sekatan jalan raya dengan melawan arus, namun tindakannya sia-sia apabila ditahan dua penguatkuasa JPJ yang berada di sekitar kawasan operasi. Okey, kenapa lari tadi? Tak, roket mati tuan. Roket mati. Bila mati roket tu? Bila mati roket? Motor abang tubuh saya baru sampai. Hari ni saya pakai nak panas enjin lah. Roket tak ada kat tangan. Yang satu yang pertama tu, bang bila abang lawan arus balik tu, bahaya pada diri sendiri dan bahaya pada penunggang pengguna lain kan? Minta maaf je. Kalau kata insiden tadi, tak kena nyok. Kita kena cek dulu lah roket lah. JPJ Negeri Pulau Pinang telah memeriksa 387 buah motosikal dan mengambil tindakan saman ke atas 98 buah motosikal, manakala 5 buah motosikal berjaya disita. Antara kesalahan utama yang dikesan adalah pengubahsuaian motosikal, tiada lesen memandu serta cukai jalan tamat tempoh. Nasihat saya kepada semua penunggang-penunggang motosikal, sama ada motosikal berkuasa tinggi ataupun motosikal biasa, kita hendaklah sentiasa memastikan mematuhi peraturan dan undang-undang lah, di mana hendaklah menunggang motosikal dengan mempunyai lesen memandu, dilindungi oleh insuran dan ada cukai jalan, tidak memasang aksesori tambahan tanpa kebenaran. Sanizara Ayin 999. Risau motosikal disita. Pelbagai alasan diberikan apabila sistem exhaust diperiksa. Ada juga yang mendakwa kononnya exhaust yang digunakan mengikut spesifikasi walaupun mengeluarkan bunyi yang kuat. Ikuti laporan Sekatan Jalan Raya. Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman disertai wartawan Iman Syafiq Jamaluddin. Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman menjalankan Ops Bising yang diketuai Inspektor Sabturani Tamrin bagi memeriksa penggunaan exhaust bising dan kesalahan trafik yang lain. Operasi ini turut dibantu Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor dan Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh. Ben. Bising 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 kuat lah, bunyi kuat lah. Tak kira lah motor kawan ke motor apa, kamu bawa, kamu ada tanggungjawab kamu. Pemilik motosikal berkuasa tinggi ini antara yang diperiksa bagi memastikan sistem exhaust yang dimiliki mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Ikut prosedur betul, macam mana keluar bilang macam tu motor dia. Itu adalah prosedur yang betul. Kalau macam ni saya tengok, tabung sudah diubah kan. Hilang hitam. Sebab tu lah abang kita pasti perkirakan itu. Siapa saya akan beritahu lebih ya. Notis sitaan di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 turut dikeluarkan pada penunggang motosikal ini kerana telah mengubah suai sistem exhaust. Selain kesalahan cermin gelap, pihak JPJ juga turut membuat semakan terhadap kenderaan yang disyaki kelon. 4731, kenderaan jenis apa? Betul nak nombor chassis. 40878. Depan. Kuat tak kuat? Kuat tak bang? Bang, kuat tak? Kuat kan? Saya tengok abang buat tak kuat. Betul? Tadi dia slow sikit lah. Ini nama dia baik bang Open exhaust, betul? Exhaust open kan? Ada orang yang dibuka. Okey, exhaust open. Salah dikategorikan sebagai ubah suai exhaust struktur dan peralatan. So kita akan sita lah motor sekali Dan memang dia punya kendak dia dalam tempoh berapa lama kita akan ambil tindakan. Betul bang? Okey, jadi tak ada alasan Alright. Okey? Memang kena sita bang. Nanti abang bawa exhaust standard. Ubah balik macam mana asal.
baru kita akan release balik abang punya motor. So hari ni kita akan sita dulu motor abang. Okey. Dalam operasi yang dijalankan di Plaza Tol Rawang Selatan ini mendapati rata-rata kesalahan yang dilakukan adalah pengubah suaian motosikal dan pengubah suaian exhaust secara berlebihan. Gara-gara ingin mengelak daripada ditahan polis, ada penunggang motosikal yang sanggup menggadai nyawa dengan melawan arus apabila melihat sekatan jalan raya. Hasil pemeriksaan terhadap lelaki ini, pihak polis berjaya menemukan 2 bungkusan air yang dipercayai ketum. Saya bukannya bawa ke depan aku. Benda pun salah, ni salah. Benda tu tadi gadgetnya salah. Kau tak nak dengar lagi ke? Dengar lagi. Aduh. Saya tak pernah pun dengar lagi. Esok bawa exhaust yang standard untuk dipasang dan kita boleh lepaskan di sana. Faham Bawa exhaust standard untuk kita pasang di sana. Lepas pasang baru kita boleh keluarkan. Dan untuk hari ini notis daripada JPJ di bawah seksyen 61-1 pun dia akan keluarkan untuk cek-cek pergi semula periksa di JPJ. So mana standard kan. Lepas tu baru cek dilepaskan lah. Dalam operasi ini, sebanyak 88 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik dan 8 motosikal telah disita ekoran kesalahan pengubah suaian exhaust. 1 tangkapan mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 turut terhasil. Laporan Iman Syafiq Jamaluddin, 999. Terima kasih kerana terus menjadi penonton setia kami. Nantikan pelbagai laporan jenayah terkini yang akan kami bawakan kepada anda di minggu hadapan. Mewakili tim Perbetan 999, saya Sofia Nur Solehatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.